Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi Razi di channel Uang Jawa Official. Alhamdulillah, saya doakan semua yang sedang menonton berada dalam keadaan yang sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan harian anda. Jadi hari ini update, alhamdulillah, pisang yang saya tunjuk sebelum ni, ini berusia 4 bulan, kurang lebih 4 bulan lah. Jadi kalau tengok kat belakang ni, macam ni lah rupa dia 4 bulan. Macam ni lah rupa 4 bulan. Dan pada usia 4 bulan ni, ada lagi satu langkah yang kita perlu jaga, iaitu kita perlu lakukan pembuangan anak. Jadi banyak rakan-rakan yang buat silap. Kebiasaannya dia orang tanam pisang, bila dia pisang tu keluar anak yang baru daripada tepi, dia orang sayang nak buang. Ada juga yang ambil kemudian dipindahkan ke tempat baru. Jadi sebenarnya itu adalah bagi saya yang tak berapa tepat lah cara dia. Sebenarnya bila anak pisang tu keluar, kita jangan sayang nak buang. Maknanya kita buang saja. Sebab apa? Kerana anak pisang itu akan memakan baja. Jadi bila memakan baja, pokok yang utama itu kurang mendapat makanan kerana kemungkinan dia terpaksa berkongsi dengan anak-anak pisang yang tumbuh di sekitar dia. So hari ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak buang anak pisang tu. Sebelum tu jom kita tengok dulu update pisang selepas 4 bulan, macam mana dia punya tumbesaran dia. Jom. Okey, alhamdulillah. Kalau ada nampak di depan saya ni, ini adalah pisang berangan. Benih daripada tissue culture. Tissue culture yang mana saya dah bagi tahu sebelum ni, tissue culture adalah melalui benih daripada polybag lah. Diperbuat daripada makmal, bukan daripada sulur. Ni tissue culture. Yang ini adalah yang mati itu sulam. Dia baru tumbuh lah. Ini saya sulam. Sulam guna sulur. Tapi kalau yang besar-besar ni semua daripada tissue culture lah. Kalau tengok kat sini, nampak tak anak dia dah banyak macam ni. Ada 1, 2, 3. Yang ni semua kita kena potong lagi. Sebelum tu kita jalan-jalan dulu tengok. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau usia 4 bulan, tumbesaran dia macam ni. Ini yang dikatakan subur lah. Ini yang dikatakan subur. Dan boleh menarik nafas lega lah sebenarnya. Maknanya dia naik, tiada yang terbantut. Walaupun masa musim hujan itu ada yang tenggelam sikit. Ada yang tenggelam sedikit lah. Tapi alhamdulillah dia pulih kembali walaupun tenggelam sedikit. Macam ni, subur, batangnya pun besar. Dan sekarang ni saya datang ke kebun ni, saya nak buat pembersihan. Apa yang saya katakan pembersihan? Satu, saya nak buang anak-anak dia ni. Satu, saya nak buang anak-anak pokok macam ni. Yang ni kan, nanti kita akan buang. Kita tarik je. Kita potong macam tu, kita buang. Dan yang kedua, saya akan potong pokok-pokok penumpang di tepi. Biasanya kebun dia akan ada pokok lah. Contoh macam ni. Ni pokok mahang. Ni pokok mahang lah. Yang ni kita buang juga. Okey, jadi kita akan buang. Kerana pokok-pokok kecil-kecil ni, dia akan mengganggu. Dia akan mengganggu tumbesaran pisang. Sama kat yang ni, ini pokok ceri. Sepatutnya saya buang lebih awal. Tapi yang dah, yalah, saya pun tak berapa ada masa sangat. Jadi saya lambat sikit lah. So hari ni saya ada lebih kurang kurang lebih 1000 pokok pisang. Saya nak bersihkan dia punya anak dia. Dan saya nak pruning lah daun-daun yang dah kering. Okay, baik, jadi perkara mula-mula sekali yang kita nak gunakan untuk bersihkan anak pokok pisang ke, kita nak pruning pisang ke semua dan sebagainya, satu, kena ada alatan yang selesa dan sesuai lah. Kalau macam saya selesa guna kait. Ni kait lah. Ni kait kecil macam ni. Ada orang suka guna parang. Kalau guna parang ni bagi saya kurang selesa sebab yalah, kita nak melibas sikit-sikit kan. Tapi kalau kait ni saya tinggal letak cangkuk saja, lebih mudah. Dan yang paling penting sekali, alatan tu mestilah terhindar daripada penyakit-penyakit. Contoh sebelum ni, kalau alatan tu dah gunakan untuk tebang pokok pisang yang sakit ataupun pokok pisang yang tercemar dengan penyakit moko, utamanya penyakit moko, seeloknya jangan gunalah alatan tu. Jadi sediakan sekurang-kurangnya dua alat lah. Dua alatan, satu untuk pisang yang kita nak buang, pisang yang sakit. Satu lagi alatan yang bersih, maknanya kita gunakan untuk pruning ataupun bersihkan pokok pisang yang sihat, yang tak ada kena penyakit. Kerana penyakit moko ni mudah terjangkit, lebih-lebih lagi pada pokok berangan, kemudian pisang abu dan juga pisang nangka. 3 pisang ni sangat kuat dengan penyakit moko. Jadi kita kena hati-hati, kita kena jaga-jagalah. Walaupun daripada alatan itu sendiri. So sekarang ni saya gunakan kait saja. So saya letak, saya cangkuk, semudah itu. Memang mudah, tak ada susahnya. Dan yang paling penting, jangan sayang-sayang anak pokok. Jangan sayang-sayang anak pokok. Contohnya macam ni. Okey, ni contoh. Ini contoh. Anak dia ada ni. 1, 2, 3. Ada 3 anak. Jadi kadang-kadang orang sayang anak pisang ni. Dia biar besar, lepas tu dia pindahkan tempat lain. Sebenarnya tak bagus. Kurang tepat cara tu. So eloknya kita potong macam ni je. So saya akan bersihkan lah. Saya akan tarik. Nanti anak pokok pisang ni, dia akan tumbuh lagi tau. Kebiasaannya sebulan sekali dia akan tumbuh lagi. So bila tumbuh lagi, kita cangkuk lagi, kita potong lagi. Macam ni pun sama. Tarik. Kerana anak-anak pokok pisang ni
Ini yang akan makan baja. Dia akan makan baja. Jadi makanan tu terpaksa berkongsi dengan pokok induk. Ni pokok induk, pokok besar. So jangan risau, kita potong je. Kita potong saja. Okey. Sebenarnya kalau nak cabut anak dia, tunggu sehingga kita dah tebang pokok induk ni. Bila kita dah tebang pokok induk ni, anak dia pun dah besar, baru kita boleh cabut. Tapi bila pokok ni sedang membesar, jadi tak boleh kita cabut. Satu, dia akan menyejaskan akar kat bawah ni. Dia akan menyejaskan akar. Dia mungkin boleh hidup lagi pokok ni, tapi bila akar dah terjejas, dia kuranglah cari makanan. Dan lagi satu, risiko untuk pokok itu tumbang tinggi. Jadi sekarang ni saya akan cabut dulu semua ni. Lepas tu kita tengok hasil dia macam mana nanti. Jom. Jadi kalau orang tanya saya usia berapa bulan sebenarnya kita boleh pruning dan buang anak, sebenarnya saya ni tak tengok usia sangat. Tapi kebiasaannya 4 bulan. Kenapa saya cakap saya tak tengok usia? Biasanya kalau pokok tu dah besar, dah boleh kita pruning lah. Maknanya dia dah kuat, pokok tu dah kuat. Anak dia pun dah nampak banyak, kita dah boleh tarik dah. Sebenarnya tak kisah umur 5 bulan ke 6 bulan ke, tak kisah. Kadang faktor cuaca pun mempengaruhi juga. Ada pokok yang lambat pembesaran dia, ada pokok yang cepat. Buang Ini pun rumput dah mula naik. Jadi besok saya akan racun lah. Okey. Macam ni kan, anak kecil-kecil je ni. Buang. Jangan sayang-sayang. Saya ingatkan sekali, jangan sayang-sayang. Ini kita tak pakai. Jangan risau, nanti kalau nak benih pisang, tunggu selepas kita tebang pisang ni. Masa tu dia akan naik lagi banyak. Silap-silap satu pokok dia mampu menghasilkan sehingga 10 ke 15 anak benih. Lebih-lebih lagi kalau pisang tanduk. Pisang tanduk lagi banyak. Ni saya tak tahu kenapa. Monyet kot ni. Tapi alhamdulillah lah, monyet dah tak berapa serang. Macam yang hari tu monyet serang. Saya dah bela harimau dah siku. Saya letak patung harimau. So dah kurang sikit lah gangguan. Buang. Okey, buang. Ni ada daun kering-kering ni kan. Potong. Daun kering ni potong. Tengok macam ni. Banyak anak dia. Ni tengok anak dia banyak. Okey, buang. Letih Kerja seorang. Sebenarnya kerja ni kalau ikutkan trik saya lah, teknik saya berkebun, saya taklah sehari suntuk saya menghabiskan masa dekat kebun ni, tidak. Bila masa saya rasa saya mampu, saya buat. Contoh sekarang ni dia ada lebih kurang 1000 pokok. Kalau belah pagi saya mampu buat 200 ke 300 pokok, cukup lah. Lepas tu saya balik rehat. Nanti besok ataupun lusa saya datang lagi buat sikit-sikit. Jangan push diri kita lah. Tapi kalau mampu sehari nak buat sampai 2000 pokok, boleh buat. Sebenarnya kita kena relax. Saya berkebun ni untuk santai. Santai-santai. Untuk keluarkan peluh. Untuk keluarkan peluh sambil tengok kepuasan. Ibarat kita melabur. Semua ni kita melabur. Kepuasan diri bila tengok tu pokok subur, membesar, sihat, bagi hasil. Semua tu kepuasan diri. Hobi lah senang cerita. Okey, jom. Saya sambung kerja. Banyak lagi ni.